A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang dihormati lagi dimuliakan, para tetamu Allah, para penziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala masih lagi memberikan kita rahmat dan juga hidayah menjadi seorang Islam dan juga menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan segala kenikmatan ini, perlulah kita melazimkan ataupun melapaskan rasa syukur, kerana apa pun yang berlaku, semua itu adalah salah satu daripada ujian daripada kehidupan apa semua. Baik, rentetan daripada apa yang berlaku pada hari ini, iaitu pada 1 Januari 2022 ni, walaupun di tahun baru Masihi, namun berita yang mendukacitakan keseluruhan umat Islam yang bercita-cita, yang berhasrat untuk menunaikan ibadah umrah, tiba-tiba tidak dapat menunaikan ibadah umrah tersebut kerana disekat oleh kerajaan Malaysia untuk menuju ke Tanah Suci dalam melaksanakan ibadah umrah. Jadi ini kenyataan rasmi yang tak perlu lagi ramai yang PM saya, betul ke Ustaz? Soheh ke ni? Betul ke tak berita ni kan? Semua tunjuk emoji tepuk dahi kan? Tepuk dahi, nangis punya emoji semua ada. Kita faham kan? Kita faham dan kita merasai apa semua yang sedang dirasai oleh semua jemaah, termasuk saya pun mutawib. Rasa, bukan tak rasa juga tuan-tuan lebih lagi lah rasa, sebab tuan-tuan dah bayar package, dah confirm tarikh, dah bagi surat cuti kat majikan, yang dah lulus pun ada, dah lah lulus tak dapat pergi umrah, habis cuti tahun, semuanya dalam keadaan marah kan. Marah KKM ada, marah menteri pun ada, macam-macam, semua marah. Hari ni 1 Januari tak dapat feeling tahun baru Masihi ni kan, semua duk marah apa semua. Di awal pagi pula tu kan, apa semua dimaklumkan, lagilah ramai bertalu-talu mesej. Jadi betul lah apa yang telah dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan. Kalau saya boleh quote kat sini pada tuan-tuan yang mungkin terlepas pandang apa benda yang dikodekan oleh Kementerian Kesihatan, apa yang berlaku. Jadi saya boleh bacakan kat sinilah, iaitu membincangkan penangguhan ibadah umrah oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi yang pertama sekali, keputusan yang diorang buat adalah menangguhkan sementara kebenaran perjalanan ibadah umrah bermula 8 Januari 2022. Tidak ada perjalanan ibadah umrah selepas 8 Januari sehinggalah tarikh yang dimaklumkan kelak. Bermakna 8 hari bulan dan ke atas. Kan 8 hari bulan dan ke atas. Jadi kalau tuan-tuan terkena pada tarikh-tarikh 9 dan ke atas Januari, jadi sudah pastilah kan, sudah pasti melahirkan ataupun meluahkan rasa tidak senanglah dengan berita ini kan. Kenapa 8 Ustaz kan? Kenapa tak tunggu 30? Contoh itulah kan. Tak tahu pastilah saya, sebab ini perbincangan antara menteri-menteri kan. Jadi kita pun dapat keputusan saja. Yang keduanya, tempahan tiket penerbangan perjalanan ibadah umrah yang baru akan ditangguhkan berkuat kuasa 1 Januari. Bermakna 1 Januari dah tak boleh lagi nak membeli tiket untuk penerbangan umrah. Yang ketiga, kuarantin wajib di stesen kuarantin atau hotel yang telah dikenal pasti sebagai stesen kuarantin oleh pihak NADMA bagi jemaah umrah yang pulang ke Malaysia bermula 3 Januari. Makna kata dengan nombor 3 ni, kuarantin wajib di stesen kuarantin, tidak ada kuarantin di rumah lah. Jadi HSO mungkin tidak boleh diisi. Saya tak pasti lagi sebab saya tak terbang lagi. InsyaAllah 4 Januari ni terbang. Kan saya pun terbang kira CP-CP je ni kan. 4 Januari ni CP-CP, penerbangan akhir waktu untuk Andalusia. Allahumma salli ala Muhammad kan. Baik, bermakna bermula 3 Januari kata dia tidak ada lagi kuarantin di rumah, kena kuarantin di pusat kuarantin ya. Apa jadi pada HSO nak kena isi ke tidak, nanti kita tengok realiti dekat Mekah Madinah nanti, insyaAllah saya maklumkan. Jadi tuan-tuan boleh ikuti video saya untuk kita ulas
hari demi hari apa yang berlaku di Tanah Suci Mekah, Madinah dan juga apa yang berlaku dari sudut pengurusan lah ya. Yang keempatnya bagi jemaah yang akan berlepas ke Tanah Suci daripada 1 hingga 7 Januari, mereka dibenarkan untuk meneruskan perjalanan walau bagaimanapun perlu menjalani kuarantin di stesen kuarantin atau hotel yang telah dikenal pasti sebagai stesen kuarantin oleh pihak Nadma apabila tiba di tanah air. Jadi confirm untuk jemaah-jemaah macam saya yang akan terbang pada 4 Januari tidak boleh kuarantin di rumah lah, tidak boleh kuarantin di rumah. Ini pun satu kemusykilan juga yang ramai tanya, adakah kena kuarantin di hotel Ustaz? Kan kalau hotel 150 1 hari, 7 hari, siapa nak bayar kan? Adakah travel akan bayar? Memang tidak lah kan. Kita lah sendiri kena bayar. Lepas tu boleh tak claim. Kan. Jadi bab claim apa semua ni tuan-tuan kena tanyalah pada travel agency masing-masing. Macam Andalusia masa ni belum lagi dapat menampung untuk kuarantin 7 hari di hotel. Kalau di pusat kuarantin mungkin percuma lah, mungkin di Maib apa semua, tapi Maib mungkin untuk golongan-golongan yang positif kan. Bagi yang negatif COVID macam balik-balik umrah apa semua kan, dan yang memang dah di swab test 2 hari sebelum balik ke tanah air, wajib swab test. Sebab itu pun memang syarat dia. Kan sebelum nak balik daripada umrah 2 hari sama ada Mekah ataupun Madinah kena swab test PCR, cucuk hidung dan ambil lelio. Kalau negatif baru boleh balik. Tapi kalau positif kena kuarantin 10 hari dekat Saudi. Yang balik Malaysia ni dah memang swab test ni memang negatif. Tapi kena pula 7 hari di pusat kuarantin. Jadi diorang-diorang yang negatif ni diasingkan bagaimana kita belum tahu lagi. InsyaAllah nanti saya akan update kepada tuan-tuan dari masa ke semasa di pusat kuarantin bagaimana. Ya. Adakah semua yang balik umrah ini akan ditempatkan di hotel? Tapi mesti berbayar kan. Kalau kerajaan tanggung, Alhamdulillah kan. Tak kisahlah hotel bajet ke apa, yang penting itu kerajaan yang tanggung, insya-Allah kan, syukurlah pada Allah Taala. Tapi kalau dibawa juga ke Maps, mungkin ada satu zon untuk yang positif, ada zon yang negatif, tapi suasana positif COVID tu memang ada kan. Tak mustahil kalau orang nak kumpulkan orang balik umrah apa semua kan. Jadi itu memang confirm, iaitu 2 hari sebelum balik ke Malaysia memang kena buat PCR. Jadi kalau negatif baru boleh balik Malaysia. Yang keduanya kena buat PCR pada hari ketibaan di KLIA memang kena juga. Yang ketiganya kuarantin 7 hari di stesen kuarantin. Yang keempat kalau bergejala terus dia buat ujian kendiri, bermakna kena asingkan, isolatekan teruslah. Yang positif kena teruslah asingkan, mungkin ke Maib lah kalau yang positif. Yang kelimanya RTC kena buat lagi PCR pada hari yang kelima, iaitu 7 hari kuarantin, 2 hari kelima kena buat PCR lagi supaya kalau negatif baru boleh potong gelang pada hari yang ke-7. Tapi bukan gelang lah, dia akan bagi tracker. Yang ke-6nya jemaah umrah hanya akan diberi pelepasan dari perintah pengawasan dan pemantauan pada hari ke-8. Dan 7 hari confirm, okey, hari ke-8 baru dibebaskan. Sekiranya tiada berlanjutan kuarantin dan keputusan PCR pada hari ke-5 tadi adalah negatif COVID. Maka ini yang diputuskan oleh pihak kerajaan. Jadi apa pun yang kita katakan di sini adalah, bagi saya lah, ni pendapat peribadi saya lah kan. Sepatutnya macam Kementerian Kesihatan berilah sikit masa, bagi sikit masa. Bukannya terus-terus hari tu dah macam ada ura-ura kan. Kata Menteri Kesihatan kita KJ, kita belum sampai ke tahap untuk penangguhan umrah. Sedaya upaya kita akan buat dulu kan apa semua, kuarantin lah apa semua. Baru selang 2 hari terus tutup umrah. Bagi saya ini tindakan drastik yang tidak sewajarnya dilaksanakan. Kita bagi tempoh dulu. Sebab hari tu balik bukannya ada isolate terus yang umrah ataupun yang balik pada holiday mana-mana. Lepas tu dengan jemaah mengamuk kan, ada viral jemaah mengamuk apa semua. Nak pasang tracker ke tak nak pasang tracker. Lah lepas 5 jam kan datang KJ apa semua, tak payah pakai tracker, pakai je gelang pink gitu. Tapi itu adalah kelemahan di pihak sana lah, di pihak Kementerian Kesihatan jugalah. Kan kurang staf apa semua. Cuba bagi tempoh 1 bulan test, cuba try test jemaah yang balik dari umrah ni kan. Dah memang asing siap-siap dah. Saya yang terbang dengan Datuk Daud pada 30 Oktober, balik 10 November. Beratur gini dengan jemaah-jemaah pelancong-pelancong asing ni.
kita umrah dan juga geng-geng yang pelancong Malaos ke pergi China ke mana, sama beratur panjang. Jadi tak mustahil varian baru ni, Omicron apa semua ni dibawa masuk oleh dewan-dewan juga, kita tak tahu. Lepas tu petugas-petugas ni kita tengok dalam grup-grup mutawif, bila tengok perhati petugas-petugas itu jugalah dia punya sarung tangan yang dia test swab test kita. Sarung tangan itu jugalah yang dibuat swab test kat orang apa semua. Tak ada bertukar-tukarnya, tak ada disanitize-nya. Jadi bagi saya sebagai seorang mutawif, kita ni bagi peluang dulu tengok, isolatekan 1 bulan tengok kan. Balik daripada umrah, okay, belah sini. Jangan campur dengan grup-grup daripada holiday. Isolatekan sebelah satu. Test 1 bulan, tengok merebak ke tak merebak Omicron ke apa semua ni. Kalau memang betul merebak, then you nak buat penutupan itu wajar. Kenapa? Kerana kena fikir apa yang berlaku pada pemain-pemain industri kita di Malaysia ini, travel industri, kesian. Kan kita ni pening kepala kan, macam saya mutawif, pening kepala, aduh aku tak dapat terbang lah nak bawa jemaah kan. Sebab itulah kita punya job, itulah kita punya kerja. Bagi travel industri yang memang ramai jemaah-jemaah yang memang confirm nak pergi, dah bayar penuh apa semua, dia pun dah dam duit pada hotel, dah dam duit pada transport, dah dam duit pada airlines apa semua. Adakah dia nak pulangkan balik? Tak boleh. Sebab apa? Sebab bukan kami punya masalah. Ini kerajaan you yang tak bagi masuk, tak bagi terbang buat umrah apa semua. Kenapa kami punya hotel pula kita nak pulangkan balik refund? Contohlah kalau saya lah sebagai owner hotel, kita dah book dah untuk jemaah-jemaah awak masuk, sebab jemaah-jemaah awak dah ada, saya tak ambil jemaah-jemaah lain. Tiba-tiba bila kerajaan you punya pasal, kami tak ada tutup, kami Saudi buka aja kan. Kalau kerajaan Saudi tutup itu harus lah kan, bermakna satu dunia tak boleh pergi buat umrah. Tapi ni tiba-tiba Malaysia sahaja, jadi memang mengejutkan lah, dan tak sepatutnya terlalu drastik. Bagi tempoh. Bermula 1 Februari nanti kan, umrah ditangguhkan contohnya. Adalah sebulan ni yang mana dah terlepas bayar apa semua, okey, bulan Januari yang sebaiklah. Februari lagi kita belum bayar lagi kat hotel, kita bolehlah pulang balik duit kat jemaah. Sebab jemaah macam tuan-tuan dah bayar penuh apa semua. Ada jemaah bila kita tanya, yang paling soalan yang paling dahsyat ni yang minta refund penuh lah. Itu je kan. Saya dah bayar lah Ustaz apa semua penuh. Ni bila tangguh gini kami nak minta refund lah. Tapi memang dah tak boleh dapat penuh sebab industri pun terkesan. Dia dah bayar hotel apa semua kan. Sebab itu macam Andalusia dia bagi dalam tempoh, dia bagi macam 2020 hari tu, iaitu jemaah yang mana tertangguh 2020 sebab Covid. Dia bagi tempoh sampai 2023. Siapa yang nak pergi umrah, tengok tarikh yang baru, cuma ada sikit tambahan bayaran apa semua, kena bayar lah kat situ. Berlaku jugalah sekarang ni kan. Apabila berlaku sekarang ni, Andalusia bagi dah sampai 2023 ke depan. Mungkin lepas penangguhan sementara ni dia akan balik, tukar tarikh. Mana kata kalau harga package masih sama, tak kena bayar apa-apa tambahan. Tapi kalau ada sikit penambahan, tukar tarikh tu ada secharge-nya, itu jemaah akan tanggung sendiri. Jemaah pula mungkin, tuan-tuan mungkin yang pergi seorang dua okey lagi. Yang pergi bayar sampai 11 orang, 14 orang, ni grup saya 9 Februari ni kan, 14 orang jemaah saya daftar apa semua. Menuh mikir kan. Bertambah pula yang jenis sponsor kan, saudara mara apa semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita dalam rasional pertimbangan kita, kerisauan, kegusaran tentang varian baru tersebar apa semua tu betul kan. Tetapi bagilah tempoh masa supaya bawa perbincangan apa semua, supaya kalau kita nak buat penangguhan ni, bilakah yang sepatutnya, begitu. Dan ambil jugalah kira pandangan-pandangan daripada jemaah-jemaah yang nak pergi umrah. Kan, awak dekat atas semua bincang-bincang, semua orang atas memanglah rasa sedap apa semua kan. Yang menerima bahananya orang bawah ni yang dah bayar penuh, yang nak pergi apa semua kan. Jadi kita sama-samalah bermuhasabah. Dan saya harapkan agar pihak kementerian dapat menimbangkan balik kan. Kalau tengok sehari dua ni varian baru apa semua tak ada, bolehlah kan bukalah semula. Kesian travel-travel kita yang baru nak naik ni, macam travel-travel besar dah menapak kuat, alhamdulillah kan. Kok mana pun yang berlaku, dia kuat, dia strong sebab dah lama dah establish. Ada pun yang baru-baru nak naik apa semua ni,
bungkus tuan-tuan. Bungkus kan. Jadi itulah keadaannya. Kepada yang jemaah yang akan terbang pada 4 Januari bersama dengan saya dan juga travel-travel lain lah yang melihat video saya ini apa semua, yang akan terbang 1 sampai 7 hari bulan ini. Yang pertama sekali, syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, syukur kepada Allah Taala kerana Allah Taala masih lagi memberikan kita keizinan untuk pergi ibadah umrah ni. Pun belum tahu lagi. Ni saya cakap ni pada 1 Januari ni kan. Pun belum tahu lagi 7 Januari 4 Januari belum sampai lagi masa. Dah pendek umur ke, dah panjang umur, kita pun belum tahu. Tapi kalau betul dapat pergi, alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Kan macam grup saya satu bah 47 orang. Dah ada senarai ni. Kan dah ada senarai apa semua. Jadi tinggal nak terbang aja bersama saya apa semua. Bah 2, bah saya bah 4, bah 5, ada 45 orang, hotel-hotel lain apa semua. Yang mana pergi ni, syukurlah kepada Allah Taala. Dan saya harapkan tuan-tuan doakan untuk kesejahteraan tanah air kita, Malaysia kita ni. Doalah, berilah kesejahteraan dan jauhilah bala-bala musibah apa semua ni. Satu-satu bala musibah datang kepada kita ni, apa tanda ni tuan-tuan? Dan adakah maksiat telah terlalu berleluasa? Adakah kerana kita ni lalai dan leka atas perintah Allah Ta'ala? Adakah kerana kita ni terlalu zalim kan kepada rakyat kita? Adakah kita ni terlalu angkuh menjadi pemerintah ke apa semua? Kita muhasabah kan, muhasabah diri, istighfar banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Kepada mereka yang dapat pergi, doakanlah kesejahteraan untuk orang Malaysia kita ni. Dan doakan juga kepada jemaah-jemaah yang tertangguh akibat daripada penangguhan mengejut oleh KKM ni, kerajaan Malaysia kita ni, supaya diangkatlah penangguhan ini. Dapatlah penangguhan seminggu 2 sudah lah. Lepas tu dapatlah terbang balik semula kan. Apa semua. Itu semua yang kita harapkan. Saya harap tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan pun mengharapkan benda yang sama. Janganlah terlalu lama apa semua kan. Kerinduan kita ke tanah suci ni kita telah zahirkan dengan kita punya pengorbanan wang ringgit, susah payah nak ambil buat visa, nak ambil cuti apa semua kan. Tiba-tiba ditangguhkan begitu saja atas alasan kesihatan, yang mana kita sendiri pada awalnya tidak alert benda ni. Amat-amat tidak wajar lah sebenarnya kan. Kita kalau nak bincang benda ni bermasam muka lama benar. Jadi tak payahlah kita bermasam muka apa semua. Dan kepada mereka yang tertangguh akibat ini, sabar akan dugaan ini. Ya, sabar. InsyaAllah Allah Ta'ala ada bersama kita kan. Allah Ta'ala bersama kita. Allah Ta'ala mendengar rintihan dan juga rayuan tuan-tuan yang dah bayar pakej penuh, yang nak pergi berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nak pergi ke Mekah, ke Baitullah, nak buat tawaf, sa'i apa semua. Dah terasa dekat dah kan. Aku pergi 9 hari bulan, patutnya tiba-tiba 8 tak boleh pergi. Sikit lagi kan. Sikit, sipi betul lah tak boleh pergi apa semua. Saya mengajak tuan-tuan sabarlah kan. Sabar, bertenang kan, bertenang. Allah Ta'ala tu ada bersama kita. InsyaAllah kan, insyaAllah. Mana tahu akan datang ni, barin-barin ini dah habis, dia dah pupus. Dan Allah kalau nak buat, dia baru boleh buat. Allah kalau nak hapuskan COVID ni sekelip mata aja kan. Itu kekuasaan Allah yang kita tidak boleh nafikan. Tapi kita ni sebagai hamba, kita janganlah kelai dan leka lah ya. Yang pergi, dapat pergi, SOP jaga betul-betul kan. Pakai mask betul-betul, pakai double ke apa semua, sanitasi apa semua. Kemudian patuhlah arahan dan patuh arahan. Yang pergi ziarah-ziarah ke apa semua, jaga diri, patuh arahan apa semua. Mudah-mudahan dengan kita menjaga apa semua ni, tidaklah merebakkan lagi varian-varian baru apa semua ni ya. Kita lah penentu kepada mereka-mereka yang akan datang nak pergi. Kalau kita yang pergi ni, yang dapat terbang 4 Januari ni apa semua, kita semua solid, sihat walafiat, alhamdulillah, membuktikan kepada mereka di sana, di atas sana, bahawa kita jaga betul-betul, tak ada siapa berkena. Gitu. Jadi insyaAllah kita jagalah kan, kita jaga yang sebaiknya. Kepada mereka yang dapat pergi, sabar dan juga doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita merintih, merayu, kita menangis waktu tahajud ke apa semua kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mendengarlah rintihan kita ya, rintihan kita untuk datang rindu ke tanah suci. Saya tahu ada yang first time kan, ada yang pertama kali nak pergi umrah apa semua ni. Saya first time Ustaz kan.
Dah lama betul nak pergi kan. Ini dah sinar baru bagi saya nak pergi umrah apa semua. Yang ada masalah pun ada juga mengadu kan. Inilah Ustaz, saya ni dah memang ada masalah rumah tangga apa semua. Harapan ni dapat pergi Mekah apa semua ni. Nak berdoa depan Baitullah untuk mengelokkan balik hubungan suami isteri, anak-anak apa semua. Contoh macam-macam hajat, macam-macam doa lah yang ingin disampaikan individu sendiri kan, masing-masing tonton sendiri, hajar-hajar sendiri ke Baitullah, nak merintih, merayu di depan Baitullah, di depan Kaabah. Jadi betul lah kan, betul. Jadi kepada tuan-tuan yang mana mendengar video saya ini, insya-Allah kalau ada siapa yang berhajat untuk menghantar hajat-hajat, doa-doa, kita akan buat nanti insya-Allah bacaan Yasin di Mekah Madinah. Kan, jadi tuan-tuan boleh PM saya untuk hantarkan hajat-hajat, hantarkan sedekah ke, hantarkan wakaf ke, hantarkan infak ke, apa semua boleh, tak ada masalah kan. Boleh hubungi saya di 0134503230. Saya Saifullah bin Muhammad Nasri. Ya, jadi insya-Allah inilah kurang lebih kupasan isu yang viral hari ini yang berlaku, khususnya pada 1 Januari. Harapannya di 1 Januari ini lebih bergembira, berita-berita yang lebih menggembirakan datang. Top satu bom kan sudah meletup lah kan tentang isu umrah apa semua. Kita tarik nafas dan kita mengucapkan apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hanya kepada Allah kita berserah, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.